forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan dan pantun dari Datuk Ahmad Masalan ketika berceramah di ceramah mega perpaduan madani PRK Keman Terengganu di tapak letak kereta cahaya mesra Seafood Gliga Kemaman. Okey tuan-tuan, mari kita dengar pantun daripada Ahmad Masalan. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Pantun. Sebelum pantun, bangun dulu. Bangun. Seperti biasa saya akan mulakan dengan jeritan gelombang merah, gelombang biru. Bila mula-mula ni gelombang jawab merah. Gelombang, merah, merah, merah. Lepas tu gelombang biru. Gelombang, biru, biru, biru. Merah dulu. Gelombang. Gelombang. Merah. Merah tu untuk Pakatan Harapan. Lepas ini gelombang biru. Gelombang. Gelombang. Duduk. Baik, cikgu. Pantun. Orang dahulu menanam padi. Menanam padi dengan tangan. Fikir dahulu sebelum mengundi. Selepas mengundi, menyesal jangan. Saudara-saudari sekalian, jika salah pilih, jika kita pilih calon mereka, di Dewan Rakyat, calon itu akan jadi pembangkang, tuan-tuan. Walaupun dia menteri besar, dalam Dewan Rakyat, dia adalah pembangkang. Tuan-puan nak pembangkang atau kerajaan? Senang sangat buat pilihan untuk orang Kemaman. Nak jadi kerajaan ke? Nak jadi pembangkang? Untuk DUN, Dewan Undangan Negeri, kita sudah jadi kerajaan. Orang Kemaman sudah jadi kerajaan di Dewan Undangan Negeri. Orang Kemaman perlu juga jadi kerajaan dalam kerajaan pusat, dalam Dewan Rakyat. Setuju? Kita mesti bijak membuat pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan, calon kita namanya Jenderal Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor. Beri tepukan pada beliau. Boleh sokong beliau, boleh? Calon nombor. Tak kuat satu tu. Calon nombor. Tuan-tuan puan-puan, kalau beliau menang, beliau jadi kerajaan. Beliau berada dalam blok kerajaan di Dewan Rakyat. Jika Tan Sri menang, Tan Sri Jenderal menang, dia boleh mengetuk pintu 26 buah pejabat menteri-menteri yang ada di Putrajaya. Semua dia boleh ketuk pintu. Dan semua menteri itu akan membuka pintu dan memberi layanan pada beliau. Betul? Kalau seorang lagi yang pembangkang pergi ke Putrajaya, tuan-puan, siapa nak buka pintu untuk dia? Kalaupun dia bawa surat untuk kita, surat itu mungkin diletak di tepi. Tetapi jika kita inginkan kampung kita lebih maju, melalui calon kita jeneral, insya-Allah kita akan dapat kemajuan itu. Jika anak kita sekarang mengajar di Sarawak, jumpa Menteri Pendidikan, calon kita jumpa, insya-Allah anak kita boleh pindah ke Semenanjung. Jika kita ada klinik kecil yang perlu dipertingkatkan di kawasan kita, beliau jumpa dengan Menteri Kesihatan buka pintu, klinik kecil itu boleh jadi besar, tuan-puan. Betul? Seluruh kawasan Kemaman ini saya dah pergi. Malam ini program yang keempat ini. Mula-mula tadi bersama jentera Pontian dan Johor. Lepas itu saya ke Kampung Lot Serijaya yang kedua. Yang ketiga pergi ke Masjid Felda Seberang Tayor. Yang keempat pergi Dewan dan melihat program di situ. Yang kelima malam ini. Malam ini 5 tempat. Malam-malam sebelumnya banyak lagi tempat, tuan-puan. Saya tahu dan saya lihat pembangunan yang ada di seluruh kawasan Kemaman ini. PAS buat atau Barisan Nasional yang buat, tuan-puan? Barisan Nasional.
Siapa yang buat klinik dan hospital? Barisan Nasional. Siapa buat jalan dan jambatan? Barisan Nasional. Siapa yang buat LPT? Barisan Nasional, era zaman Barisan Nasional. Siapa yang buat ECRL yang lalu seluruh Terengganu? Barisan Nasional. Betul? Boleh sokong Barisan Nasional pada 2 hari bulan? Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang tidak ada jambatan hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Negeri semua kita kalah, 8 parlimen kita kalah dengan takdir Allah. Maka ada pilihan raya ini. Jangan dibakar satu-satunya peluang untuk membina jambatan antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Setuju? Jambatan kita adalah jambatan yang teguh. Dan jabatan yang teguh itu tidak lain dan tak bukan ialah calon kita Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi. Pantun akhir. Ramai lagi nak berucap lepas saya ni. 2-3 orang lagi. Hujan renyai-renyai, tanaman makin jadi. Mari ramai-ramai, barisan kita undi. Hujan renyai-renyai, mendung berbatu-batu. Undi ramai-ramai, calon nombor. Pada 24 hari bulan 2 baru ni, Menteri Kewangan, saya dan Stephen Sim membantu mengumumkan 388.1 bilion ringgit belanjawan terbesar dalam sejarah negara Malaysia. Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami fikir dah sampai ke shilling 388.1. Tapi baru-baru ini, tadi beliau membentang di Dewan Negara. 13 hari bulan 10 beliau membentang di Dewan Rakyat. Lagi besar, 393.8 bilion ringgit peruntukan terbesar dalam sejarah negara Malaysia. Menteri Kewangan sebelum ini dikenal sebagai Menteri Kewangan terbaik di Asia dan kita berada di tangan yang betul, iaitu tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan negara kita pada saat dan ketika ini dan juga Perdana Menteri. Cukup sekadar itu. Tepuk amai-amai durian dalam baldi. Mari ramai-ramai barisan kita undi. Daun selasih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Kita berharap mana tahu menjadi keajaiban kan. Sebab kekalahan dulu tu 27,000 besar lah kan. So, kalau boleh menang ni orang kata memang terbaik lah kan. Tapi kalau tak menang pun, at least kita kurangkan majoriti dia orang lah. Kalau tak nanti, penyokong-penyokong PN ni walau ni dia akan sembang sedap lah. Contohnya tiba-tiba kalau majoriti dia orang naik lebih daripada 27,000 tu, tak tahulah. So kalau dia dapat menjadi 10,000 pun, dia akan sembang menang-menang tapi dia tak adalah yang besar sangat sebab menjadi tinggal 10,000. So kita berharap sangat-sangat lah kepada penduduk di Kemaman tu, sokonglah kerajaan Perpaduan, sokonglah calon kepada UMNO ni supaya senang, orang cakap senang lah nanti untuk meminta orang panggil peruntukan daripada kerajaan Perpaduan. Kan tuan? Mari terus menjaga kerajaan Perpaduan dan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.